Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar you all semua? Suara saya okey ke? Harap suara saya clear, insyaAllah. Alright, so malam ni sebenarnya saya dah lama tak live ni. Macam-macam benda Terbantuk. Akhirnya okey, malam ni saya rasa berpeluang untuk live dengan anda malam ni. Dan malam ni saya nak share satu benda yang saya nampak benda ni makin kritikal. Bukan COVID-19, which is COVID-19 memang makin kritikal, tapi kita tak boleh kontrol, kita tak boleh buat apa, kita hanya boleh jaga diri sendiri. So jaga diri sendirilah. Dan malam ni saya nak share pasal dua reason kenapa susah sangat saya sendiri kita nak break barrier untuk pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Orang kata 9 to 5 job tau. Kenapa susah? Dan kadang-kadang orang tu sampai bersara dia nak hadapi benda tu tau, berulang-ulang. So malam ni saya nak kupas benda ni sikit, yang saya nampak macam benda ni kritikal, penting sangat. Penting sangat untuk anda. Tak kisah you usahawan ke, you bukan usahawan ke, untuk tahu. Ini financial knowledge. Dan saya yakin ramai kat luar sana yang ada financial knowledge, tapi mungkin saya tak tahu, mungkin ada benda yang dia tersalah faham, yang menyebabkan dia buat decision yang salah. So malam ni saya nak share, saya harap you dapat sesuatu. Dan saya nak bila anda dapat sesuatu, tolong saya, bantu saya kalau boleh, untuk share video ni kepada mereka. Dia orang yang you rasa ada masalah kewangan, yang ada masalah stres kerja dia, asyik-asyik kena pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Cukup bulan, bayar hutang. Lepas tu tak ada duit, tunggu lagi cukup bulan. So kita penat kan? Siapa yang penat rasa duduk kat dalam cycle tu? Cycle rat race orang panggil. Rat race, larian tikus kan, tikus. Dia kan dia duduk dalam hamster lah. Hamster dia ada macam satu wheel spin wheel ke something. Dia akan lari tapi sebenarnya dia tak ke mana-mana. Dia just dalam sangka yang sama, dia just berlari je, tapi dia still di situ. So itulah umpama Robert Kiyosaki panggil tu rat race. So macam mana sebenarnya kita nak keluar rat race? Dan kenapa sampai hari ni kan kita susah betul nak keluar rat race? So saya harap perkongsian saya malam ni dapat membantu anda. Dan saya harap anda fokus, dapat faham, sebab saya nak tunjuk benda ni. Okay. So siapa kat sini yang rasa macam dia dah tahu apa dia punya target? Target. So reason nombor satu, kenapa orang susah sangat nak keluar daripada rat race dia, sebenarnya nombor satu adalah sebabkan apa? Cuba teka. Sebab apa? Sebab ni nombor satu, target. Target dia apa? Target dia tak clear. Target tak jelas. Dan mungkin sebenarnya dia tak ada target pun. Katalah umur dia sekarang 30, umur saya 30. So saya nak berjaya umur berapa ni? Adakah saya ada satu time limit yang saya set untuk diri saya? Aku kena berjaya by umur sekian-sekian. Umur 40, aku mesti dah kaya, dah jadi jutawan, dah mampu buat apa yang aku nak buat. Siapa kat sini yang masih belum ada target? Kalau yang masih belum berjaya, cuba check balik target tu. Aku ada ke tak ada target ni sebenarnya? Kan? So dan masalah dia ramai orang salah letak target tau. Ramai orang salah letak target, termasuk saya juga dulu saya buat MLM, multi level marketing. Benda pertama yang saya nak lepas buat MLM tu, saya nak Mazda RX-7. RX-8, silap, Mazda RX-8 saya nak. Kan, saya punya impian Mazda RX-8. Tapi saya tak tahu masa tu sebenarnya impian saya tu bermasalah, problematic. Bermasalah sebab apa? So saya cuba kupas. Okey, macam ni. Untuk kita buat bisnes, kenapa kita buat bisnes lah? Sekali, you can tanya diri anda sendiri. Ada yang nak kereta, kan? Ada yang nak kereta, ada yang nak rumah, ada yang nak pergi melancong, ada yang nak bercuti. So, itu semua adalah satu impian yang bagus. Tapi masalahnya impian tu sementara. Contoh, katalah you buat impian, aku dah ada target. Aku buat bisnes, aku nak beli Mercedes S-Class. Okay, so you buat bisnes, you dapat Mercedes S-Class. Dan you dah rasa macam, Alhamdulillah, yes, aku dah sukses, aku dah berjaya. You nak Mercedes S-Class, kan?
Hi, welcome kepada yang join. Thank you Glow for joining kita punya live malam ni. So malam ni saya nak share pasal dua reason kenapa kita susah nak keluar daripada pusingan makan gaji. Tu senang nak cakap. So, orang salah letak target. Dia nak kereta, dia nak rumah mewah, dia nak percutian, dia nak bercuti, nak beli komputer mewah ke apa, nak beli game ke apa, itu target dia. Tapi tanpa kita sedari, tanpa kita sedari sebenarnya target yang kita buat tu akan menjauhkan kita daripada apa yang kita nak. Faham tak? Target yang kita dah set, contoh aku nak Mercedes S-Class, sebenarnya target tu menjauhkan kita jauh lagi. Dia akan jadi lagi jauh untuk kita capai apa yang kita nak. Sebab apa? Sebab apa? Satu, saya nak menulis tapi leceh sebab dia tak boleh nak twist, tapi tak apa. So, kenapa dia akan bila kita salah target, kita akan jauhkan diri kita daripada capai matlamat tu. Nombor satu adalah sebab kita tak set timeline. Berapa lama, berapa cepat kita nak capai benda tu. Kalau kita umur 40 sekarang, berapa lama you nak capai? Takkan you nak tunggu umur 60 baru nak capai apa you nak. Kan? So that's why, kalau yang sedihnya lagi, orang yang you umur 40 tapi you tak tahu nak berjaya bila. Dan percayalah cakap saya, orang yang tak ada target, dia tak akan capai apa-apa pun. Dia tak akan capai apa-apa pun. So that's why penting untuk ada target, tahu timeline. Dan yang pentingnya, apa target tu? Target yang sebetul-betulnya adalah freedom. Tak? Freedom, kebebasan. Ini sebenarnya patut jadi target kita. Kalau you letak target you Mercedes S-Class, Ferrari, rumah besar 10 tingkat, kereta besar, orang rumah besar, anak besar-besar, dia akan sebenarnya melambatkan kita untuk capai the real target kita, iaitu freedom. Kan? You bayangkan macam ni, untuk you capai freedom, you akan hadapi macam-macam benda. Kan? Dan kadang-kadang orang dia tak cukup kuat untuk bertahan nak dapatkan freedom ni. So dia buat keputusan, aku shortkan sikit aku punya target, aku nak kereta je cukup. Bila dia dapat kereta yang dia nak tu, sebenarnya dia akan loan, lu tahu loan kan? Dia akan menyebabkan orang tu akan ada extra cost. Setiap bulan dia kena tanggung bayaran kereta satu, maintenance satu, road tax satu. So kalau patutnya dia boleh sampai tahap target dekat sini, disebabkan dia beli satu kereta mewah dia dah menjauhkan target dia. Dia perlukan lagi banyak duit untuk survive bulanan. Kan? Bulanan. Dia perlukan lagi banyak duit untuk survive ni. So dia nak sampai ke freedom ni makin jauh. Faham kan apa saya cuba sampaikan? You dah ada satu target, you nak sampai kat sini, tiba-tiba separuh jalan you terus beli kereta mewah. Dan bila kereta mewah tu ada, you punya income you punya expenses, expenses bulanan bertambah. Dan you akan jauhkan lagi you punya jarak. Dan you akan apa yang kita akan jadi adalah you kena kerja lagi lebih, lagi kuat sampai you nak sampai sini. Kalau cukup umur tak apalah, mungkin boleh sampai. Masalahnya kalau kita tak cukup umur, tak sampai. So that's why saya nak anda tengok balik, check balik target kita betul ke tak betul. Pada saya personally, saya punya target hanyalah financial freedom. Masa buat MLM orang tanya, banyak kali orang tanya kalau you pergi MLM ke mana-mana, orang offer business, dia akan tanya apa you punya impian. So saya punya impian daripada dulu sebenarnya, daripada saya start buat MLM dulu sebenarnya, lepas saya RX8 tu lepas ada pengajaran RX8 tu, bahawa rupanya kita kena set financial freedom, kita punya end game, end of mind. Kita nak tahu, aku nak financial freedom, whatever akan datang sepanjang nak sampai ke financial freedom tu, aku tak akan layan. Aku tak akan layan. Kita fokus, betul-betul fokus. Orang cakap, kereta ni murah bro, beli. Jangan beli. Rumah ni murah bro, jangan beli selagi tak capai financial freedom ni. Perjalanan tu mungkin jauh, tapi kalau you fokus, you betul-betul serius, you buat betul-betul, you kerja gila-gila, hard work dan work smart, you insyaAllah you akan dapat. Itu saya panggil delay gratification. Delay gratification, bila kita lambatkan apa yang kita nak, sebenarnya kita mempercepatkan freedom untuk sampai. Bila kita delay kan, kadang-kadang orang tak sabar kan, dia nak, aku nak bercuti lah. Saya terus terang saya cakap, saya tak bercuti lagi. Belum ada istilah betul-betul bercuti. Lepas kahwin apa semua, tak ada istilah bercuti betul-betul ni. Kita orang memang work. Sebab saya rasa macam selagi aku tak capai apa yang aku nak, aku akan keep on main game yang sama. Saya guna perkataan aku pula
Saya akan keep main game yang sama. So that's why saya dengan Sal kita discuss, kita cakap okay, kita pulun, kita buat betul-betul sampai kita hit dan kita dah dapat financial freedom. Then masa tu lah you decide nak beli kereta ke, nak bercuti, nak beli rumah besar. That's okay, masa tu buat. Masa tu buat. So that's why tolong set target dengan betul. Financial freedom dia tak jauh kalau kita fokus. Jangan kita lari fokus. Once you dah beli contoh anda baru start buat business, baru join dropship. So Ali ni contoh, saya bagi Ali Ali baru join dropship. So dia buat pak, alhamdulillah dia boleh naik jadi agent. So dia buat business jadi agent, okey, bagus semua. Lepas tu income dia dah banyak, dia start, aku nak beli satu kereta lah, tambah bayaran bulanan lah. Kereta yang ada dia let go, dia beli kereta baru dengan harga mungkin sebulan mungkin 1,000. Dan sebenarnya bila dia buat macam tu, dia menambahkan dia punya cost, kan, expenses. Kereta paling bahaya kereta paling bahaya. You beli rumah tak apa lagi, tapi kalau you beli kereta ataupun beli benda-benda yang you kena bagi dia hadiah birthday every year. Birthday tu maksud dia road tax insurance lah. You kena bagi dia hadiah birthday, dan sebenarnya you melambatkan you punya proses. Bila kita nak boleh beli? Mungkin you tanya, bila aku boleh beli kereta yang aku nak? Boleh, lepas you dah capai financial freedom tu. Bila you dah boleh beli apa yang you nak beli, bila you dah ada simpanan yang cukup. So masuk ke point nombor 2. Kenapa kita tak boleh keluar rate race adalah kita tak ada simpanan yang cukup. Nombor 1, target salah. Nombor 2, simpanan kita tak cukup. Kan, katalah anda gaji contoh. Ini formula yang saya dapat daripada Grant Cardone. Dia cakap macam ni. Untuk pastikan you boleh keluar daripada rate race adalah you kena dapatkan passive income lebih daripada active income. Passive income. Passive income tu maksudnya income yang slow. Contoh daripada mana? Sewa rumah, daripada saham ke, daripada bonus ASB, tabung haji, KWSP. So itu adalah passive income. Dan macam mana you nak pastikan passive income you lagi besar daripada active income? Macam mana? Benda ni you takkan boleh dapat kalau you tak buat satu benda ni, iaitu saving. Saving sangat penting. Dan formula dia mengatakan you kena simpan 40% daripada total income. Kalau gaji you 2,000, you kena simpan 40% daripada 2,000. So lebih kurang 8,000. Kalau gaji 800 ringgit you kena simpan setiap bulan. Mampu ke? Mampukah anda simpan 800 ringgit setiap bulan? Ataupun gaji you mungkin suami isteri dah 5,000. So you kena simpan lebih kurang 1,000. 2,000, lebih kurang 2,000 sebulan untuk capai saving tu. 2,000 sebulan. So benda ni sangat susah. Dan saya pun masih belum mampu untuk simpan 40% formula Grant Cardone ni. Tapi ini adalah formula yang paling cepat, paling tepat. So untuk dapat simpanan 40%, you kena check balik you punya perbelanjaan satu-satu. Masing-masing lah you check you punya sendiri. Apa yang you spend, apa benda yang you boleh cut, kan? Apa benda yang you boleh cut. Dan paling bagus, paling senang, you tambahkan lagi active income. You lajukan active income, insyaAllah you akan dapat simpan lagi banyak. 40% tu you dapat simpan lagi banyak, lagi cepat. Dan the only way untuk you tambah passive income, active income, you tak boleh daripada kerja. You punya kerja sekarang contoh gaji dah spesifik 2,000 ataupun 3,000 sebulan. Kalau naik next year, sama ada naik sikit ataupun langsung tak naik. Kalau turun, mungkin ada turun. COVID-19 ni mungkin ada yang turun. Turun gaji, dipotong gaji, mungkin ada. So kalau you harapkan hanya pada you punya makan gaji, you tak boleh survive. You tak boleh kumpul 40%. Macam mana nak kumpul? Kita nak bayar bil elektrik, kita nak bayar bil phone, nak belanja anak makan, barang rumah, mungkin bayar kereta, bayar rumah. So expenses kita banyak. So the best way adalah kurangkan expenses yang tak perlu. Bukan yang perlu, yang tak perlu sekurang-kurang yang mungkin. Kalau you rasa benda tu tak perlu, stop, jangan beli. Relax dulu, tunggu sampai kita capai financial freedom. Perjalanan tu panjang. Kalau terkincit, tercedok di tengah jalan, itu yang menyebabkan kita masih di tahap yang sama. Kita duduk dekat takut yang sama, kan? So that's why sikit-sikit, katalah you tak boleh 40%, you save lah sebanyak mungkin yang you boleh save. Sebab benda ni kadang-kadang orang fikir macam ni tau. Dia anggap, aku dah dapat income 10,000 sebulan lah, banyak ni, aku dah tak boleh handle ni, aku kena spend. So itu masalah dia. Maksudnya dia punya minda, dia tak ready.
Dia tak ready untuk dapat lebih. Bagi dia 10,000 sebulan tu dah banyak gila. Padahal sebenarnya tak. Tak. You kena simpan 40% daripada 10,000 tu. So that's why cepat-cepatlah pulun. Kalau yang buat bisnes, cepat-cepatlah lajukan bisnes. Kalau perlu buat sale, cari sale. Kalau perlu cari team, cari team. Jangan duduk selesa. In fact, saya dengar kalau kita mengira hari, bermakna kita tak cukup busy lagi. Maksudnya contoh, esok dah hari Sabtu lah, esok hari Jumaat lah, nanti Monday blues. Ataupun kita cakap, thank God it's Friday esok. TGIF lah tu semua. Bila you boleh fikir benda tu, bermakna you tak cukup busy lagi. Kan? Itu maksudnya kita tak cukup busy. Kalau kita masih tahu hari-hari apa, kita tak cukup busy. So busykanlah diri. Kalau anda masih boleh menghitung hari, busykan diri. Sampaikan kita lost time. Lost kita, kadang-kadang mungkin sampai you pernah tak buat kerja sampai lupa you nak makan. Kadang-kadang daripada pagi sampai ke petang baru aku tak makan lagi lah tengah hari. Itu maknanya you sangat-sangat fokus. Dan benda tu bagus sebenarnya, tapi jangan buat selalu. Sebab bila you fokus, you akan banyak macam ilham. You akan ilham kreatif semua datang. Kan? So you all okay tak ni? Boleh dengar tak suara saya? Thank you sebab pada yang join live. So saya harap you all dapat sesuatu. Nombor 1, tolong pastikan target kita betul. Jangan salah langkah, jangan salah, kita panggil apa, salah perancangan. Duit ni kalau kita simpan dekat bank, kan duit kita simpan kat bank, dia akan mati sendiri. Inflation akan datang. Walaupun you tak buat apa-apa, dia akan jatuh. So that's why penting yang 40% tadi tu. Kumpul 40% sebab bila you dah simpan 40%, contoh you gaji 5,000, you simpan 2,000 sebulan, setiap bulan you simpan 2,000, simpan ASB. 2,000 simpan ASB, simpan 2,000 sampai satu masa mungkin you dah hit 100,000. Start beli property. Carilah hartanah. Sebab apa hartanah? Saya tak cakap saham saya tak cakap Bitcoin, saya tak cakap apa lagi yang ada, apa lagi yang ada investment yang ada kat sana. Saya tak cakap pasal you nak join MLM lain, tak payah. You boleh buat property, tapi property perlukan money, perlukan duit. So that's why you jangan habiskan duit you beli barang-barang lain yang tak perlu. Setiap barang you beli sebenarnya dia akan jadi junk ataupun besi buruk lah. Kalau besi, dia akan jadi sampah akhirnya. So kurangkan beli barang, lebihkan menyimpan. Kalau you tak buat daripada sekarang, susah. The faster you start, the faster you get. Lagi cepat you start fikir, berjimat, cermat, especially masa COVID-19 ni, so lagi cepat you boleh capai. Orang lain semua tengah stres, tak ada duit, masa tu you tengah happy. Tahu? So that's why penting dua benda ni. Save, invest, set your target dan simpan 40%. Lepas ni nanti saya akan share apa yang you nak buat dengan duit 40% tu secara lebih detail. So saya harap you dapat sesuatu. Ini adalah money knowledge. Money knowledge ni penting benda ni dia tak ajar kat sekolah tau. Dekat Harvard ke dekat UiTM tak ada ajar pasal money knowledge ni. Tapi benda ni you boleh belajar daripada YouTube, daripada sesiapalah you boleh belajar dan gunakan benda ni. Kita bukan saya saja cakap jangan spend lah. Bukan saya saja kita cakap. Sebab benda ni adalah godaan tau. Untuk you sampai ke syurga, you akan jumpa macam-macam godaan yang akan membuatkan you lambat ataupun langsung tak sampai. So that's why hati-hati. Kalau kita dah set freedom kita punya target, go for it. Freedom ni apa maksud dia? Saya tak cakap maksud freedom ni. Freedom ni maksudnya, mungkin saya dah cakap tadi. Freedom ni maksudnya passive income you lagi banyak daripada active income. Kalau passive income you, active income you 1,000, mungkin you punya passive income dah 5,000, 10,000. Passive income ni maksudnya you tak perlu bekerja, you tak perlu buat marketing, you tak perlu sale, you tak perlu recruit agent, you tak perlu datang kerja, tapi duit masuk. Siapa nak macam tu? InsyaAllah benda tu kita akan capai. Yang penting tambahkan dulu active income. Active income baru kita boleh masuk ke simpan. For now, untuk sementara ni, kalau anda yang belum ada banyak-banyak sangat, tak apa, cukup simpan kat ASB, tabung haji pun boleh, SSPN pun boleh, you simpan sana supaya dia duit tu tak duduk statik. Dia akan grow. Bank ni, bank biasa, Maybank apa semua, dia akan ambil duit kita tapi dia tak bayar kita. Tak ada dividen bank tak ada dividen. Nak bagi dekat kita. Dia ada lah tapi sangat-sangat sikit lah. Saya ingat saya pernah tengok dapat RM3 kot.
Tapi that's why you penting alihkan dekat simpanan, tabung haji ke, SSPN, ASB, masuk situ. Supaya duit you bekerja juga. Kalau saya tak silap saya, ASB 5%, tabung haji mungkin 5% juga. Lebih kurang SSPN pun 5% juga. You boleh pilih mana-mana tabung, you study sendiri. Dan pastikan duit kita tak rugi ataupun hilang macam tu je. Ini disiplin keuangan. Benda ni bosan. Tajuk disiplin keuangan ni bosan. Tapi benda ni lah yang akan menentukan sama ada you boleh survive ke tak di saat orang lain susah. Kan? Dan yang best ayat dia, yang saya dengar, yang saya faham adalah go bankrupt. Go bankrupt. Mesti you all cuak, apa go bankrupt? Tak, bukannya dia cakap go bankrupt maksudnya you miskin. Tapi you simpan duit sampai you miskin. Faham tak? Kan tadi kita cakap 40% tu, benda tu kan susah. Kan, you nak simpan tu susah. Dan you terpaksa control your lifestyle supaya you boleh simpan 40% tu. Dan you simpan sampai you miskin. Sampai you macam, Mamat ni bankrupt ke apa ni? You simpan je sampai orang nampak you miskin. Saya masih pakai motor yang saya pakai masa saya belajar dulu. Umur 20 tahun. Umur 20 tahun saya pakai. Sampai sekarang lagi saya masih pakai motor tu. Dah 12 tahun, saya dah 32 dah. 12 tahun saya pakai. Tak apa, yang penting saya dah tak ada bayaran bulanan. So duit tu saya boleh guna untuk benda lain. So guna macam tu. Dan ramai, even you tengok lah Mark Zuckerberg ke kan, Bill Gates, diorang pun kalau you tengok lifestyle dia bukanlah lavish sangat pun. Duit ni adalah satu, dia bukan segalanya, tapi dia boleh bantu kita untuk buat apa yang kita nak. Dia boleh bagi kita freedom of choice, freedom of money, freedom of time. Benda-benda ni mahal. Kalau kita bekerja makan gaji, you punya time dah hilang, you punya choice dah hilang. Dan money mungkin ada, mungkin you banyak duit tapi you tak ada masa. So that's why, berfikir daripada sekarang, berjimat daripada sekarang, manage your money wisely. Dan saya doakan anda semua kaya berjaya dunia dan akhirat. Dan kita nak ucapkan sekali lagi kepada Mami Glow. Dia dah break kita punya record New Gold Warrior bulan ni. So good job, tahniah. Dan saya yakin anda pun dah memberi inspirasi kepada ramai orang kat luar sana yang nak berjaya juga. So keep on going, whatever happen, do it. Buat je, jangan putus asa, jangan rasa down. Sebab down tu biasa, yang penting you get back up as soon as possible. Bila you jatuh, bangun cepat-cepat. Bila you bersemangat, you hit betul-betul. Alright, so itu saja. Kepada yang lain pun, saya doakan anda semua sukses, kaya berjaya dunia dan akhirat. Kalau nak Lalili bantu, nak bersama kami, contact je, PM je, insyaAllah kami boleh bantu. Alright, so itu saja daripada saya, Hasnul Lalili. #SihatkanShop. Jumpa lagi kepada Warrior, esok ada kelas. Jangan miss. Alright, Assalamualaikum, bye-bye.